Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kiramin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berbalik kita kepada makalah bulan Rabiul Awal atau Mimbarul Habib pada keluaran bulan Rabiul Awal, yang mana di dalamnya ayat membahaskan berkenaan bab burda Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, yang mana pada beberapa minggu lepas kita telah mulakan pembacaan. Maka kita telah mengetahui siapakah itu Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala dan bagaimana keadaan awalnya, kemudian bagaimana dia dilantik untuk menjadi pegawai istana, dan kemudian ia kembali kepada jalan tarikat sufi dan bercampur kembali dengan para alim ulama dan awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mana dia sendiri Allah ta'ala menjadikan antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sebab mengapa Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala menulis qasidah burdahnya, dan apa mimpi yang Imam Busiri dapat ketika tulisan burda ini dilakukan ataupun setelah disempurnakan. Beliau bermimpi Nabi SAW dan seterusnya, yang mana dah banyak kali saya sebutkan di dalam pengajian, dan begitu juga yang mana antum telah sedia maklum. Maka insyaAllah pada malam ini kita akan mengambil sedikit daripada luahan perasaan yang mana Imam Busiri rahimahullah ta'ala menulisnya di dalam qasidah burda. Maka insyaAllah dia akan baca pada muka surat yang ke-21 bawah sekali yang tulisan Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mana kita membuka kitab burda Imam Busiri rahimahullah ta'ala, maka Imam Busiri rahimahullah ta'ala memulakan dengan apa? Amin tazafuriji ranin bizi salami mazashtadam anjara min muklatin bizami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barqu fi zalmai min idhami. Itu rangkap pertama dan kedua dalam qasidah burda. Kebiasaan para penyair atau orang yang menulis qasidah, apabila mereka nak memulakan qasidah dalam bab kerinduan, ni saya nak tulis qasidah, nak tulis dalam bahasa kita lah, saya nak tulis lagu, saya nak tulis syair yang menunjukkan kerinduan saya kepada seseorang. Maka orang-orang Arab, mereka ada satu adat, mereka akan mulakan qasidah itu dengan menunjukkan kesedihan. Mereka akan menunjukkan kesedihan. Dan yang kedua apa? Mereka akan menyebutkan tempat-tempat ataupun apa-apa sahaja yang ada pada diri orang yang mereka rindu. Itu cara orang Arab dalam memulakan atau dalam menggambarkan kerinduan mereka. Yang pertama, mereka akan sebut apa-apa yang berkenaan kesedihan. Kalau macam Imam Busiri, kita kata tadi mazashtadam anjara, Imam Busiri kata air mataku yang mengalir. Dia dah sebut antara perkara yang menunjukkan kesedihan, air mata. Dan Imam Busiri juga menggunakan beberapa tempat yang ada pada diri Nabi SAW, yang mana kita akan baca kemudiannya. Maka pada muka surat ke-22 di atas sekali, pada rangkap pertama Imam Busiri bertanya kepada dirinya sendiri, sebab tangisannya yang banyak, apakah ia bersebab mengenang dengan jiran yang berada di kawasan Salimi, iaitu tempat di antara Mekah dan Madinah yang digelar dengan Qubair, atau tangisan itu bersebab tiupan angin dari arah Kazimah, iaitu sebuah kawasan yang mempunyai tapungan air berhampiran Madinah, atau tangisan itu kerana melihat kilat di langit Idham, iaitu nama sebuah gunung atau lembah yang berhampiran dengan Madinah. Maka mula sekali Imam Busiri tanya kepada diri Imam Busiri sendiri, wahai Busiri, kamu menangis ni kenapa? Kamu menangis ni kenapa yang kamu sedih sangat? Sampai kamu menangis, sampai air mata kamu mazashtadam anjara mengalir dengan begitu deras.
Kenapa kamu menangis? Pertanyaan yang pertama, apakah kamu menangis kerana mengingat jiran yang tinggal di kawasan Salimi? Salimi zi Salimi, itu yang kita baca, amin tazafuriji radin bizi Salimi. Salimi itu apa? Salimi itu satu kawasan atau satu kampung kecil yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dia lebih dekat kepada Mekah daripada Madinah. Apa yang ada dekat kampung tu? Kampung Salimi ni, dia dekat dengan satu peristiwa yang kita saban tahun kita dengar apabila sambut peristiwa hijrah. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, cerita ni masyhur. Cerita apa? Cerita Rasulullah SAW dikejar oleh seorang lelaki yang bernama Suraqah. Tahu? Cerita Nabi dikejar oleh seorang lelaki yang bernama Suraqah. Antum maklum cerita ini. Mana Suraqah kejar, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, Suraqah dah dekat. Nabi kata, biarkan, Allah Ta'ala ada. Abu Bakar Rasulullah pusing lagi, kata, ya Rasulullah, Suraqah dah dekat. Rasulullah kata, biarkan, Allah Ta'ala ada. Nabi tak pusing pun. Pusing tengok, jenguk pun tak. Tapi Abu Bakar takut, ni Suraqah bawa pedang, bawa panah. Kalau dia bawa makanan, mungkin kita boleh kata Suraqah nak kasih makan. Tapi ni bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, mesti dia nak bunuh Rasulullah. Abu Bakar jadi takut. 3 kali Sayyidina Abu Bakar cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, Suraqah dah dekat, Suraqah dah dekat. Nabi jenguk belakang pun tak ada. Tanya berapa dekat pun tak ada. Nabi jalan relax je. Sampai kali yang keempat, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, Suraqah dah dekat. Dalam satu riwayat, Malaikat Jibril AS turun. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, kamu nak buat apa? Semua makhluk Allah dah letakkan di bawah kekuasaan kamu. Semua makhluk Allah dah letakkan bawah kekuasaan kamu. Kamu nak suruh jin ni buang Suraqah, jin dalam kuasa kamu sekarang. Kamu nak suruh matahari bakar Suraqah. Kamu nak suruh peti sambar Suraqah. Kamu nak suruh apa? Semua makhluk Allah dah perintahkan untuk ikut cakap kamu. Rasulullah terus kata, ya Ar, wahai bumi, ambillah Suraqah dengan kuda-kuda dia sekali. Bumi terbuka, Suraqah jatuh dalam lubang tu, kuda dia jatuh dalam lubang sampai paras perut kuda. Maknanya dia kaki kuda dah tak nampak, lutut Suraqah pun dah tak nampak, bumi dah telan. Suraqah menjerit. Ringkas cerita, antum tahu macam mana Suraqah taubat, Suraqah masuk Islam, lepas. Kawasan ni berdekatan dengan satu kampung nama Zi Salimi. Zi Salimi yang Imam Busiri sebut. Maka Imam Busiri kata apa? Aku rindu dengan jiran yang berada pada tempat kawasan sejarah Nabi SAW. Kita boleh tengok tahap kerinduan. Mungkin kita belum perasan lagi. Imam Busiri tak kata aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Imam Busiri tak kata aku rindu kepada masjidmu ya Rasulullah. Tapi Imam Busiri dengan rasa malu, dengan rasa tawadu, Imam Busiri kata, ya Rasulullah, aku rindu juga pada jiran kamu. Aku rindu juga pada jiran, pada orang-orang yang tinggal dekat dengan kawasan sejarah kamu. Kalau kita nak ambil apa dalam konteks kita. Kita pergi umrah. Janji Hasan cakap dengan Nabi dalam kereta tadi, Haji Hasan dah rindu, dah teringat Mekah, dah teringat Madinah. Kalau kita nak tatbikkan, kita nak buat apa praktikal dalam rangkap pertama syair Imam Busiri. Kita pergi Mekah, kita ziarah Jabal Nur. Kita yang ada panjat Jabal Nur, nak tengok tempat Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, nak sembahyang dekat situ. Tinggi ke, penat ke, panas ke, kita naik, Rasulullah dekat atas, Rasulullah naik lagi tak ada tangga, kita nak rasakan. Tapi yang Imam Busiri tunjukkan kecintaan yang lebih. Apa Imam Busiri, kalau kita nak apa, nak praktikkan Imam Busiri ni rangkap pertama, Imam Busiri tanya, waktu kita sampai Jabal Nur, dekat bawah Jabal Nur ada kampung kan, ada tempat tinggal orang.
Imam Busiri tanya, waktu kamu nampak orang-orang yang tinggal dekat kaki Jabal Nur, apa perasaan kamu pada mereka? Kamu nampak anak-anak Arab yang tinggal dekat kampung di kaki Jabal Nur, apa perasaan kamu pada anak-anak? Mereka jiran yang berada di tempat sejarah Nabi SAW. Imam Busiri kata, aku rindu mereka, aku sayang mereka, aku muliakan mereka. Kenapa? Kerana mereka berjiran dengan tempat sejarah Nabi, bukan berjiran dengan Masjid Nabawi. Kalau dengan tempat sejarah Nabi aja Imam Busiri dah menangis rindukan orang yang tinggal dekat kaki Jabal Nur, yang dalam contoh kita tadi, macam mana lagi orang yang berjiran dengan Masjid Nabawi? Macam mana lagi dengan Rasulullah SAW? Hari ini kita kata, saya sayang mak saya sayang bapa saya sayang betul-betul. Tapi kita sayang tak orang yang berjiran dengan bapa kita? Macam Cik Hasan tinggal dekat rumah ni, anak-anak Firdaus, Adam semua kata sayang Cik Hasan. Tapi ada tak mereka kata, saya juga sayang jiran Cik Hasan. Untung jiran Cik Hasan dapat berjiran dengan Cik Hasan. Cik Hasan ni orang baik, untung dia dapat berjiran. Kita sayang apa? Kita sayang abang kita. Kita sayang juga jiran abang kita. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan apa? Buat baiklah kepada jiran aku. Nabi kata, buat baiklah kepada jiran aku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah jiran kamu? Nabi SAW kata, Ahlul Madinah, mereka yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau betul kita mencintai Nabi SAW, yang kalau ikut dalam rangkap Imam Busiri ni, kalau betul-betul cinta kita dah kuat kepada Rasulullah SAW, kita akan juga mencintai orang-orang yang tinggal di Madinah. Kita akan ingat mereka. Kita akan ingat kita akan ingat muka orang yang kita beli nasi daripada dia. Dekat Madinah tempoh hari dah jelak makan dekat hotel, pergi dekat bawah beli nasi berani. Kita ingat, kita doakan dia. Dalam sembahyang kita ingat, aku ingat muka, wajah orang yang jual nasi berani dekat Madinah. Kita doakan. Kita kata, lagi untung dia daripada aku. Dia tinggal dekat dengan Nabi SAW, hari-hari berjiran dengan Masjid Nabawi, hari-hari dapat tengok berubah hijau live dengan mata kepala, hari-hari dengar azan daripada Masjid Nabawi, sembahyang Jumaat dalam Masjid Nabawi. Untung mereka. Itu dan satu Imam Busiri kata apa? Itu satu tahap kerinduan yang tinggi. Macam mana yang dicontohkan tadi, kita sayang satu orang. Contoh yang hari itu, kita sayang abang kita, kita sayang jiran abang kita. Afsal awak sayang jiran abang awak, afsal awak sayang jiran abang awak, letaklah jiran abang kita bukan orang Islam. Saya kata, abang saya untuk jiran abang saya utuh. Letaklah nama jiran abang kita, nama dia siapa? Acong. Orang Buddha. Acong tu untung dia dapat berjiran dengan abang saya, pasal abang saya terlalu baik, pasal abang saya orang dia, akhlak dia baik. Untung Acong tu dapat jiran dengan abang saya. Itu satu sayang yang mana keluar, satu kerinduan yang keluar, yang kita katakan daripada tahap yang tertinggi. Kerana itu Nabi SAW suruh kita buat baik dengan orang-orang Madinah. Nabi kata, berapa kali Nabi pesan buat baik dengan jiran aku, sampai Nabi kata, siapa yang mampu beli rumah walaupun sebesar rumahnya burung, belilah di Madinah. Bukan nak beli rumah satu bilik, bukan nak beli rumah berapa bilik. Nabi kata, beli rumah, beli tanah sebesar sarang burung. Sampai Imam Nurbahani rahimahullah ta'ala berkata apa? Buatlah kawan dengan orang Madinah, kerana bagi mereka syafaat. Kita pergi Madinah, kita yang dah biasa pergi Madinah, kenal beberapa orang penjual nasi, penjual kain.
Jadi kan tiap-tiap kali saya pergi Madinah, saya nak beli baju daripada kedai ini. Kenapa? Kerana orang kedai ini adalah tinggal dekat Madinah. Saya nak berkawan dengan dia. Kita ada kawan yang berjiran dengan Nabi SAW. Orang hari ini bangga kalau antara kawan dia ada lawyer. Aku ada kawan dengan lawyer, aku ada kawan dengan orang kaya. Lagi-lagi kalau orang yang dia kawan tu orang yang ternama. Aku kenal, letaklah satu nama menteri. Aku kenal Maliki Osman. Saya kenal siapa? Saya kenal Lee Kuan Yew punya, siapalah Lee Kuan Yew punya cucu. Saya kenal orang Sisi. Kita rasa kita dah something. Kita rasa bangga bila kita kenal orang-orang yang ada hubungan dengan menteri-menteri. Tapi kita nak lagi patut rasa bangga, kita nak lagi rasa mulia bila kita dapat berkawan dengan jirannya Nabi SAW. Sehingga Imam Rubani kata, jadi kalau antara kawan-kawan kamu ada orang Madinah, driver taksi, kalau kita nak pergi Masjid Quba, kita telefon dia dekat Singapura ni seminggu sekali. Bukan seminggu sekali, kalau seminggu sekali dekat sana kita kata sebulan sekali. So kita telefon kawan kita. Kawan dekat mana? Kawan dekat Madinah. Mereka kebanyakan orang-orang Madinah tahu cakap orang putih, yang ada tahu cakap Melayu pun. Mereka telefon, tanya khabar dia, tanya Madinah macam mana. Macam Adil, ayah tiap-tiap bulan ayah suruh telefon Amu Adil, driver ayah dekat kota Mesir. Daripada tahun pertama sampai daripada Adil dekat Mesir tahun pertama sampai Siti habis sekolah 8 tahun. Tiap-tiap tahun ayah pergi Mesir, ayah jadikan dia sebagai driver. Mana makam ayah nak pergi, mana rumah wali nak pergi, tempat sejarah, sahabat-sahabat dekat mana yang ayah nak pergi, pakai dia. Dah berapa tahun tak pergi, tiap-tiap bulan ayah suruh telefon. Kerana apa? Nabi SAW pesan, buat baiklah kamu dengan penduduk Mesir, kerana orang-orang Mesir ada tali darah dengan aku. Kerana Nabi Ismail AS, ibunya adalah Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir. Nabi kata, berbuat baiklah kepada orang Mesir, kerana mereka ada tali darah dengan aku. Itu antara hubungan kita dengan Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW bukan setakat dengan kita buat maulid, bukan setakat dengan kita bernasyid, bukan setakat dengan kita berselawat. Dah habis tak? Dah habis, tak ada lagi. Kita nak tingkatkan. Dah berapa lama rumah Cik Hassan ni ada maulid Nabi SAW? Pada rumah ni, rumah yang sebelum ni, tiap-tiap tahun paling kecil sekali, kadang-kadang sampai 2-3 kali rumah Cik Hassan buat maulid Nabi SAW. Tahun 2016 kita upgradekan. So tahun 2016 ni saya dah ada seorang kawan yang tinggal dekat Madinah. Maknanya dia, saya ada hubungan dengan kota Nabi SAW. Dan kita tanya, apa hubungan kita dengan Rasulullah SAW selain daripada umat Nabi? Apa hubungan kita dengan Madinah Al-Munawwarah? Kalau dalam bahasa orang putih, apa bridge kita, apa jembatan kita dengan Madinah? Kita tak tinggal sana, kita tak ada dekat sana. Kadang-kadang setahun sekali pun kita tak datang Madinah. Tapi bukan makna kita tak datang, kita tinggalkan terus. Setidak-tidaknya kita ada satu wakil di Madinah. Kita boleh cakap dengan dia, nanti kalau kamu pergi sembahyang Jumaat, kirim salam Nabi SAW. Dia boleh. Kerana itu Nabi suruh buat baik kepada jiran-jiran aku, orang-orang Madinah. Bahkan Imam Busiri rahimahullah ta'ala, dia luaskan lagi makna tersebut. Bukan setakat jiran Nabi atau bukan setakat penduduk Madinah, tapi orang-orang yang tinggal dekat dengan siapa? Dekat dengan tempat sejarah Rasulullah. Macam tadi kita pergi Jabal Nur. Sebelum kita naik Jabal Nur, kita cakap untung orang-orang kat sini, untung budak-budak dekat sini, untung orang-orang yang tinggal dekat kaki Jabal Nur. Hari-hari mereka dekat dengan tempat berkat. Aku ni walaupun dekat Singapura, rumah besar, kereta hebat, gaji ribuan,
Tapi aku pergi Jabal Nur setahun sekali. Dapat pijak tanah gunung yang Nabi dapat wahyu yang pertama setahun sekali. Orang sini hari-hari dengan Jabal Nur. Kita rindu mereka, kita rasa mereka utuh. Dekat Singapura sekali-sekali teringat, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada mereka yang tinggal di kaki Jabal Nur. Ampunkanlah mereka. Itu antara kita mencintai Rasulullah SAW. Mereka yang kedua, di dalam mengungkapkan kerinduan beliau terhadap Nabi, Imam Busiri tidak langsung mengatakan bahawa beliau merindui Nabi SAW. Kita tidak kata adab yang pertama yang Imam Busiri letakkan. Tak starting qasidah, mula-mula qasidah terus kata aku cinta Nabi SAW, saya rindu Nabi SAW. Tapi Imam Busiri keluarkan satu tanda soal. Imam Busiri keluarkan satu question. Tanya, ni kamu menangis dalam bahasa kita lah, ni kamu menangis dalam maulid ni, betul ke kamu rindu Nabi SAW? Ini kamu dengar syarahan macam mana kisah Rasulullah sampai kamu menangis. Imam Busiri letak satu question. Amin. Itu makna dia pertanyaan. Wahai Busiri, kamu nangis ni betul ke kamu rindu Nabi SAW? Itu sepatutnya yang ada pada diri orang yang dah selalu dengan majlis Rasulullah SAW. Dan kita kata, oh saya setahun mesti paling kecil lah 2 kali rumah saya buat maulid. Saya kalau maulid ni kat mana-mana, saya mesti hantar. Saya mesti hantar kambing, saya mesti hantar buah-buahan, saya cop buah-buahan. Itu adalah tanda betul-betul saya sayang Nabi SAW. Imam Busiri kata jangan over confident. Imam Busiri kata jangan puji diri sendiri dengan katakan, oh sayalah orang yang merindui Nabi. Imam Busiri test. Imam Busiri test yang pertama. Imam Busiri kata apa? Kamu rindu tak jiran Nabi SAW? Kerana Nabi dah sebut dalam hadis. Imam Busiri tak buat-buat. Imam Busiri tak gunakan dalam bahasa kita, tak gunakan akal fikiran Imam Busiri. Tapi dari dalam hadis Nabi kata buat baik dengan ahli Madinah. Imam Busiri test yang pertama, macam mana kerinduan kamu pada ahli Madinah, untuk mentahqiqkan, untuk menunjukkan kecintaan kamu kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tadi kita dah baca. Tidak secara langsung mengatakan beliau merindui Nabi, tetapi beliau menggambarkan keadaan dirinya yang sedang berada dalam kesusahan yang sangat akibat kerinduan, sehingga beliau mengatakan bahawa air matanya bukan mengalir dari mata, tetapi berlari seperti air sungai yang deras. Saya baca Amin Taza Quriji Rajim Bizi Salami dah sebut Mazajtadam Anjara. Imam Busiri kata air mata aku ni mengalir macam sungai, macam sungai yang deras. Imam Busiri tanya yang kedua, kalau kamu katakan kamu rindu Rasulullah SAW, kamu sayang Rasulullah SAW, pertanyaan pertama tadi macam mana kamu dengan jiran Nabi. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak kamu menangis untuk Rasulullah dalam sehari semalam? Berapa banyak kamu menangis kerana ingat Nabi dalam seminggu? Berapa banyak kamu menangis dalam mengingati Nabi dalam sebulan? Berapa banyak kamu menangis dalam bulan Rabiul Awal kepada untuk merindu Nabi SAW? Rabiul Awal ada 30 hari atau 29 hari untuk tahun ni. Untuk tahun Hijrah ni Rabiul Awal ada 29 hari. Daripada 29 hari itu, berapa hari kita menangis dalam bulan kelahiran Nabi merindui Nabi SAW? Itu Imam Busiri kata. Imam Busiri kata aku Amin Tadafuri. Maka tadi Imam Busiri kata Mazajtadam Anjara min muklatin bidani. Air mata aku mengalir macam sungai yang deras. Air mata yang keluar hari-hari mengingati Rasulullah. Aku tak kata aku cinta Nabi terus. Yang Imam Busiri hari-hari nangis kerana merindui Nabi, Imam Busiri malu nak cakap saya mencintai Nabi, saya merindui Nabi. Tapi Imam Busiri kata apa? Saya rindu jiran Nabi.
rendah tawaduknya Imam Busiri rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau menggambarkan kerinduannya dengan berkata bahawa air mata yang deras keluar dari kedua mata itu telah bercampur dengan darah. Kalau orang yang banyak menangis, terkadang sampai matanya berdarah kerana terlalu banyak menangis. Seakan beliau berkata jika air mata yang berada di dalam dirinya tidak cukup untuk tangisan kerinduannya, maka beliau akan menggantikan dengan darah yang berada dalam badannya. Atau beliau akan menangis hingga terkeluar air mata darah. Ini menunjukkan kesakitan dan kesusahan yang sangat akibat menanggung kerinduan kepada Nabi SAW. Imam Busiri kata apa? Aku yang dalam mencintai Rasulullah SAW berpisah jauh. Mesir dengan Madinah, Iskandaria dengan Madinah, jauh tempat. Kerinduan aku macam mana? Imam Busiri kata, aku rasa susah nak makan, tak dapat makan betul. Nak tidur, tak dapat tidur betul. InsyaAllah kalau kita sempat, kita baca pada rangkap-rangkap yang datang, Imam Busiri ada sebutkan berkenaan keadaan dia. Keadaan yang macam mana kita nak kata si fulan merindui Nabi SAW. Imam Busiri ada sebutkan. Imam Busiri kata, aku dalam menanggung rindu ni, aku dalam susah. Kerja serba tak kena. Imam kita tahu tadi awal cerita Imam Busiri adalah pegawai istana. Tak dapat buat kerja dengan betul. Kenapa? Kerana teringat Nabi SAW. Asyik menangis. Makan pun orang kata sekarang makan tak lalu. Nak rehat tak dapat. Sering mencari hubungan dengan Rasulullah SAW. Sering mencari tali perhubungan dengan Nabi, connection dengan Nabi. Kalau malam, apa hubungan saya dengan Nabi SAW? Contoh kita malam Isnin, hubungan saya dengan Rasulullah. Pada malam Isnin ni saya hadir majlis Nabi SAW, majlis belajar. Besok hari Selasa malam, apa hubungan kita dengan Nabi? Yang orang kata kita boleh jadikan bridge, kita boleh jadikan jembatan, atau kita boleh jadikan tali perhubungan dengan Rasulullah SAW. Apa ni? Malam Isnin ni alhamdulillah kita ada majlis belajar. Malam Selasa, apakah malam Selasa? Oh, tak ada belajar, saya duduk kat rumah tengok TV. Perkara macam ni kita tak cakap pada orang yang baru nak datang maulid, orang yang baru. Pasal rumah Cik Hassan ni, ayah dah kira apa dengan Cik Muhammad, Cik Zaki semua, orang yang dah lama dalam majlis Nabi SAW. Jadi tahun ni kita 2016, kita nak upgrade. Kita tak nak sepanjang tahun kecintaan kita pada Nabi hanya dengan maulid. 12 Rabiul Awal kita buat maulid. Dengan setakat kamu, kita nak satu peningkatan. Maknanya antara peningkatan yang kita ambil apa, Imam Busiri kata, apa hubungan saya dengan Nabi waktu kita bekerja? Apa hubungan kita dengan Nabi SAW waktu kita bekerja? Apakah bila kita menghadap dunia, hubungan kita dengan Rasulullah putus? Ya Rasulullah, tunggu sekejap, saya ada kerja. Nanti lepas kerja, baru kita sambung tali. Kalau dalam bahasa kita lah, kita sambung telefon balik. Macam kita dengan orang yang kita sayang, dengan isteri. Ni abang tengah time kerja, abang tak boleh telefon. Nanti abang dah bekerja, kita telefon, kita berbual. Apakah dengan Nabi pun macam gitu? Kita kata, ya Rasulullah, sekarang saya tengah kerja, nanti kita hubung balik. Kita putuskan hubungan dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, hari Ahad ni saya ada majlis jemputan. Hari Ahad ni, maaf ya Rasulullah, tak ada perhubungan. Sibuk majlis kahwin, mana nak riwang, mana nak tu, mana nak ini. Setidak-tidaknya kita jadikan doa untuk umat Nabi SAW. Kita dalam majlis perkahwinan, kita doa, ya Allah, ini majlis umat Nabi-Mu. Pengantin dia umat Nabi-Mu, jadikanlah pengantin dia pengantin yang berkat. Jauhkan mereka daripada kemungkaran pada hari ini. Kalau mereka terbuat pun maafkan ya Allah, kerana dia umat Nabi-Mu. Ya Allah, yang datang di umat Nabi-Mu dalam majlis perkahwinan Nabi-Mu, jadikanlah makanan ini sedap bagi mereka, sihat bagi mereka, tak datangkan penyakit.
Kita nampak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senyum. Sebagai apa? Tanda aku senyum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah wafat, saya tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara perseorangan, face to face. Tapi saya dapat jumpa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya jumpa Rasulullah, mesti saya seronok, mesti saya ketawa, mesti saya senyum. Tapi malam saya tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya buat kepada umat Nabi. Ini antara hubungan yang kita boleh buat. Dalam waktu kerja, kita buat dengan baik, agar mana orang nampak ini contoh umat Nabi Muhammad, ini didikan Rasulullah. Man amila amalin fa'at fit, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang buat pekerjaan maka hendaklah tekun. Kita tak tunjukkan kita rajin kerana nak dapat bonus lebih, kita tak tunjukkan kita rajin kerana nak dapat nama, tapi kita tunjukkan dalam pekerjaan kita rajin agar mana bos tahu Rasulullah ajar saya macam ini. Ini antara hubungan yang seperti contoh yang kita boleh lakukan. Dalam arti kata lain, Imam Busiri menghendaki mereka yang membaca burdahnya ini menggambarkan diri seseorang yang sedang kuat tangisannya kerana kerinduan, dan membayangkan betapa tidak terurusnya diri orang tersebut, kerana jika air matanya telah bertukar darah, bagaimana pula keadaan makan dan minumnya, apa keadaan tidur dan pakaiannya. Kita yang kita buat dari rangkap pertama, Imam Busiri nak buat satu gambaran, nak buatkan impression. Satu gambaran orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan banyak menangis. Dia akan banyak menangis. Berkata para ulama, air mata itu adalah cecair yang terbit dari dada kerana makna yang sedang bergolak di dalamnya, sama ada kerana kesedihan, kegembiraan, kesusahan, kehilangan, putus asa dan sebagainya. Mungkin kita tanya, apakah kalau saya ingat Rasulullah saya tak menangis, makna dia saya tak sayang Nabi? Kita mungkin tanya, saya ingat Nabi tapi saya tak sampai menangis. Atau ada orang kata, saya tak menangis, makna dia saya tak sayang Nabi ke? Imam Busiri kata apa? Air mata tu, kenapa air mata tu boleh keluar? Para ulama kata apa? Air mata itu keluar pasal sifat yang ada dalam hati yang terlalu kuat. Air mata tu keluar kerana sifat dalam hati yang terlalu kuat, kerana itu air mata tu keluar. Sama ada dia sedih, sama ada dia rindu, sama ada dia gembira. Begitu juga kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kata saya rindu Nabi, saya sayang Nabi, saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi air mata kamu tak mengalir, makna dia kerinduan kamu belum lagi pada tahap yang dikehendaki. Kerana tahap yang pertama, tahap yang beginner, Imam Busiri kata kerana itu dalam rangkap yang pertama Imam Busiri tulis. Imam Busiri tak tulis pada pertengahan burda, Imam Busiri tak tulis pada akhir burda, tapi pada awal-awal burda, rangkap pertama yang ada 160 rangkap. Rangkap pertama Imam Busiri sebut pasal menangis, untuk memberitahu apa? Orang yang betul-betul cinta Nabi pada tahap yang beginner, level permulaan, dia selalu menangis. Tapi kalau kita kata saya rindu Nabi tapi tak selalu menangis, kita nak tahu kita punya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tahap yang beginner, belum tahap yang pertama, masih lagi merangkak. Untuk apa? Agar mana kita tak rasa sombong, agar mana kita tak rasa sombong. Kerana ada orang bila dah jadi apa, orang kata dah jadi ahli maulid, dialah yang menguruskan majlis Rasulullah, malam cinta Rasul, dia jadi sukarela. Ataupun kita ambil kita lah, majlis Maulid Akbar, saya rewang daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sampai habis Maulid Akbar. Kita kata saya ni lebih baik daripada murid Habib yang dekat kelas manalah, dia cuma datang hari Ahad aja. Saya lebih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, Imam Busiri kata kamu jangan puji, jangan rasa bangga. Kemudian apa?
Apabila perasaan itu bergolak, ia akan menerbitkan kesejukan jika ia adalah perasaan kegembiraan dan seumpamanya, atau ia menerbitkan kehangatan jika ia adalah perasaan kerinduan, kesedihan dan seumpamanya. Lalu kesejukan dan kepanasan itulah yang menurunkan kadar kelembapan dalam badan sehingga terkeluarnya cecair itu dari dada. Kedua suhu tersebut juga yang menolak cecair itu naik ke atas untuk menuju ke otak melalui perjalanan darah, sehingga apabila ia tiba di mata, ia akan keluar dari salurannya. Ulama menerangkan macam mana proses air mata itu berjalan dalam diri manusia. Dia bermula daripada hati. Setelah mana Imam Busiri meminta pembaca dan pendengar burda untuk menggambarkan seorang yang sedang di dalam tangisan, dan maka mengajak pendengar untuk bertanya kenapa beliau menangis kerana kerinduan. Ini yang kita baca. Yang pertama, ayat 4 pada perenggan yang paling bawah. Yang pertama, kerana teringat mereka yang tinggal di Kudain atau berjiran dengannya. Ini pun yang tadi disebutkan. Imam Busiri menyebutkan kerinduan terhadap jiran Nabi SAW. Pada muka surat yang ke-25. Kemudian diambil perenggan yang bawah sekali, perenggan yang kedua. Perasaan ini timbul kerana yang atas tu yang tadi yang kita dah baca. Perasaan ini timbul kerana kepercayaan yang kuat terhadap keberkatan yang dibawa Nabi SAW. Imam Busiri kata apa? Kalau kamu rindu jiran Nabi, kalau kamu sayang jiran Rasulullah, maknanya kamu orang yang percaya betul. Kamu orang yang betul-betul percaya betul. Tapi kalau kita belum percaya betul berkat Nabi SAW, maka kita tak akan dapat rindu jiran Nabi SAW. Nanti ada majlis maulid, saya tak dapat datang dah, sakit, saya sibuk, tak free, saya ada urusan. Maulid ada 2 kali, pagi Ahad sekali, malam Ahad sekali. Saya datang yang pagi lah, malam tak payah, malam saya nak pergi tempat lain, malam saya nak rehat, besok kerja. Kenapa? Kerana kepercayaannya kepada berkat Nabi SAW belum kuat, belum lagi kuat. Walau baginda hanya melintasi tempat itu, tetapi keberpatannya berpanjangan sehingga manfaat mereka yang tinggal di daerah tersebut. Imam Busiri merasakan keuntungan mereka yang tinggal berjiran dengan tempat sejarah baginda dan kerugian dirinya yang tidak berada di situ, sehingga ini menjadikannya menangis. Itu yang kita dah baca tadi. Jika perasaan kasih dan sayang Imam Busiri terhadap mereka yang tinggal pada tempat yang hanya baginda melintasi sekali, bagaimana pula yang tinggal di Madinah? Diambil pada rangkap yang bawah, diriwayatkan bahawasanya Abdullah bin Umar akan berhenti di mana tempat perhentian Nabi SAW di antara Madinah dan Makkah. Jadi kita dah tahu sifat Abdullah bin Umar. Dia suka pergi dekat tempat peninggalan Nabi SAW. Hari terus menumpak muka surat ke-27 yang kedua. Apabila merasakan hembusan angin dari arah Kazimah, Imam Busiri kata apa? Aku dapat rasakan angin yang bertiup di Madinah. Kerinduan Imam Busiri pada Nabi SAW. Antum yang dah pergi haji, dah pergi umrah, kita pergi Madinah, terkadang apa, kita rasa tiupan angin, panas ke sejuk perkara nombor 2. Tapi tiupan angin Madinah, Imam Busiri kata apa? Aku dekat Mesir, aku boleh rasa seakan rambut aku, seakan wajah aku, seakan badan aku kena tiup angin Madinah. Dia dapat merasakan. Di dalam bahasa Al-Quran, jika ia adalah angin yang membawa rahmat dan kebaikan, ia akan disebut dengan kata jamak, iaitu riyah. Awal ayat sebut dalam bahasa Quran. Kalau angin tu bawa kebaikan, Allah Ta'ala akan gunakan plural, ar-riyah. Tetapi jika ia angin yang membawa azab, maka disebut dengan mufrad, ar-rih. Seperti angin yang memusnahkan umat Nabi Daud AS. Dikatakan oleh Imam Bajuri bahawa angin azab itu Allah simpan di dalam satu khazanah. Jika Allah hendak satu kaum hancur dengan angin khazanah itu, akan dibuka sebesar lubangnya cincin. Dan jika mana khazanah itu dibuka sebesar lubangnya hidung, atau hidungnya lembu atau unta, maka angin itu akan menghancurkan dunia ini.
Imam Ibrahim Al-Bajuri kata apa? Angin azab Allah simpan dalam satu khazanah. Kalau Allah nak hancurkan sesiapa dengan angin, Allah akan buka pintu khazanah tersebut sebesar lubang cincin. Maka itu yang kita lihat taufan, yang kita lihat angin ribut dan sebagainya. Imam Busiri menggambarkan bahawa orang yang terlalu rindu akan sentiasa memikirkan keindahan orang yang dirinduinya dan sentiasa akan menghadap kepada sesuatu yang dapat menenangkan dirinya terhadap orang yang dirinduinya. Imam Busiri kata apa? Orang yang rindu seseorang, dia selalu akan duduk menghadap kepada apa-apa yang boleh mengingatkan dia kepada orang yang dia rindu. Satu orang, kalau Imam Busiri kata, kalau betul kamu rindu Nabi SAW, kamu selalu akan duduk menghadap kepada perkara yang boleh ingatkan kamu kepada Rasulullah SAW. Contoh dalam rumah, kita duduk menghadap apa? Menghadap gambar frame Masjid Nabawi. Kita duduk makan, kita duduk rehat, kita selalu duduk tengok gambar frame Masjid Nabawi. Kita tanya rumah kita, rumah kita diyakin semua ada gambar Masjid Nabawi, semua ada gambar Kuba, setidak-tidaknya ayat Al-Quran. Rumah adat orang Melayu ada gantung frame Allah, frame Muhammad, nama Nabi yang mulia. Kita nak tanya, hari ni berapa kali kita duduk, kita tengok gambar tu? Masjid Hasan ada Masjid Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada Kaabah, ada nama Nabi SAW. Imam Busiri kata, kalau kamu betul rindu Nabi SAW, dalam 24 jam, berapa kali kamu duduk, kamu tengok nama Nabi Muhammad, kamu tengok Masjid Nabawi. Kalau dalam syair ni Imam Busiri kata apa? Aku sering duduk menghadap Madinah. Memang dalam hukum afdal menghadap kiblat, itu dalam hukum, tapi dalam kasih sayang, dalam adab. Imam Busiri kata apa? Aku di Mesir selalu aku duduk menghadap Madinah. Harapan apa? Ada angin yang berhembus. Ada angin yang berhembus dari arah Madinah. Aku nak kena angin tu. Kita dekat Singapura, macam tadi adik katakan, kita duduk menghadap nama Nabi, duduk menghadap Masjid Nabawi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Adik sambungkan dengan surah Al-Asri dan juga tasbih kafaratul majlis.